Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun TV3 yang ke-37. Semoga TV3 jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, itu dia suara dari sahabat-sahabat seberang. Dan untuk anda, Assalamualaikum sekali lagi untuk yang bersama kami di MHI. Dan kita sebenarnya bukan hanya ditonton oleh penonton di Malaysia. Betul. Malah juga yang berhampiran dengan tetangga yang dapat siaran TV3 termasuk di Brunei, di Singapura dan di Indonesia juga di selatan Thailand. Betul. So, tentunya kita raikan semua terima kasih kerana terus mendukung kami di TV3 dan juga di MHI. Dan hari ini pastinya adalah 9 Jun 2021 bersamaan dengan 28 Syawal 1442 Hijrah. Kami mengharapkan agar anda semua kuat, ceria hari ini. So, tentunya bagi mereka yang tidak menyantuni jugalah, bagi mereka yang work from home, bekerja dari rumah, semoga anda cekal walaupun banyak cabaran-cabarannya untuk anak-anak kita kan. Tapi anda kuat, kita pasti anda boleh lakukannya dan kita masih dalam keadaan yang terus berjuang, Fatri. Itu dia. Yang paling penting kita kena buat jadual supaya sentiasa terisi setiap hari dan juga dapat bersama dengan yang tersayang. Dan untuk ibu-ibu yang diuji dengan masalah kesihatan bila dalam rumah tu ibunya demam ke apa. Jadi sebab dalam rumah tu permaisurinya lah seorang ibu dan kalau dalam rumah tu tak ada ibu pun maksudnya tak dikira sebagai rumah. Betul, saya setuju. Tapi walaupun ibu tu sakit ke queennya lah sakit, tapi kita perlukan sokongan seorang suami juga. Dia penyokong itu, sokongan kita perlulah ada. Inilah tempoh yang mungkin sedikit sebanyak mencabar kita. Adakah kita boleh menjadikan unit keluarga kita ni adalah satu yang sangat-sangat kukuh ketika pandemik ini. Betul ya. Okey, dan hari ini kita banyak nak kongsikan lagi, termasuk kita nanti nak bersama dengan keluarga yang amat meminati TV3 dan TV3 pun dah berusia 37 tahun. Sofia berapa umur? 32. Oh, muda lagi? Muda dari TV3. Okey, baik. Dan di belakang kita tampilkan peminat-peminat TV3 dari Indonesia dan khasnya di Batam, Indonesia. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita bersama dengan Budi Andrika Jaya, ayahnya. Kemudian kita bersama dengan Desria Ramadan, abangnya. Ya. Dan yang paling bongsu saya kira Ilham Madani. Wah, ini bintangnya Ilham. Jadi bagaimana kita baru saja tonton tadi kan? Semangat, ceria. Memang adik Ilham sendiri nak menyanyikan lagu tu ke macam mana? Okey, mungkin ayahnya ke bapanya nak menjawab macam mana terkeluar ideanya adik Ilham ni nak menyanyi. Itu semua jadi ada kawan di Malaysia tu bilang, "Bang, buat ucapan untuk TV3 lah." Dia bilang, "Macam mana?" Saya bilang, "Buat aja lah," kata. Jadi itu dia semua jadi untuk buat itu aja. Okey, kepada Ilham. Ilham berapa tahun umurnya? Okey, jadi suara memang merdu sekali ya, sedap suaranya. Okey, dalam banyak-banyak program di TV3, program mana yang paling Ilham sukai? Ejen Ali sama Ejen Ali, okey. Okey, kita nak tanya kat abangnya pula lah, Dasrial. Memang satu keluarga memang suka tonton TV3 ke macam mana? Memang dah lama tengok TV3 ke bagaimana? Ya, betul. Saya suka nonton Anugerah Juara Lagu. Kadang-kadang layan juga drama-drama dari TV3. Sekolah Kasihan, lainnya. Okey, kalau sebut tentang artis Malaysia, siapa yang awak betul-betul minat? Ya? Artis Malaysia, siapa yang betul-betul minat? Syukri Hayat. Oh, okey. Baik. Okay. Awak boleh berlakon juga ke? Dah bekerja ke masih belajar? Oh, masih you. Now I'm masuk universiti lah. Okey. Okey, sebab kalau di sana macam kita pukul 7 baru nampak cerah kan, tapi kalau di Batam saya kira lebih awal cerah je, sekitar jam 6 pagi, betul ya? Ya.
Boleh kita tanyakan kepada bapanya, Encik Budi Andrika, sedikit sebanyaklah kita nak tahu perkembangan di Batam, Indonesia. Bagaimana keadaan COVID di sana? Di Malaysia ni kita ialah mempunyai sedikit kes yang agak tinggi. Bagaimana pula di sana, di Indonesia? Lebih kurang sama aja dah. Ini agak tinggi setelah hari raya agak sedikit ada naik sedikit kan. Di daerah saya di Batam, kami setiap hari ada aja terus ini suspek dia yang positif terus meningkat terus. Okey. Jangkaan kes positif sehari boleh kongsikan tak sekarang ni? Yang kemarin saya lihat di Akbar itu kira-kira 956 lah di daerah kami. Di Batam. Okey, semoga baik-baik semuanya. Okey, dah berapa kali datang ke Malaysia? Macam Ilham pernah sampai ke Malaysia? Ilham? Ya, pernah. Dulu sebelum COVID, kita ada sering juga ke Malaysia. Saya berjumpa dengan sahabat saya, Abraham Pangah. Okey. Maksudnya memang Pak Budi memang aktivis budaya ya? Ya. Oh, patutlah anak-anak dia pun semua berbakat dalam bidang seni juga. Betul. Okey, kalau Ilham datang Kuala Lumpur kan, apa makanan yang dicari? Yang mungkin tidak ada di Batam tapi ada di Malaysia. Apa yang paling disukai? Boleh tu. Roti Canai. canai. Okey, kita ada sikit masa lagi. Saya nak macam tak puas lah dengar adik Ilham nyanyi. Nak nyanyi lagi sekali boleh tak? Ya, suara merdu. Kita nak dengar sangat. live pula. Okey. 3, 2, 1. Nyanyi. Tiga rangkaian tiga percayaan semua. Wow. Okey, itu dia. Terima kasih. Tapi dalam Ejen Ali, siapa watak yang awak paling suka? Kan ramai. Ha? Ali. Ali. Okey, baik. Terima kasih untuk semuanya. Moga-moga terus bersama kami di TV3 dan juga terus kita eratkan ukhuwah serumpun Malaysia Indonesia. Betul. Semoga lepas ni bila tak ada COVID ni boleh datang lagi sekali ke Malaysia pula. Kita menanti. Terima kasih. Ini cepat berlalu. Terima kasih. Terima kasih. Okey, itu dia. Di mana TV3 ni memanglah sejak 80-an lagi memang dekat di hati. Malah juga mendapat sambutan yang luar biasa di negara jiran tetangga. Betul. Yang mendapat siaran kami terus bersama kami TV3 yang memberikan anda ilmu, maklumat, hiburan dan semuanya. Ya, 37 tahun TV3. Dah berapa tahun di TV3? Baru 18. Baru 18. Separuh usia TV3. Baik, saya ingin beralih ke set sana untuk Silakan. perkongsian yang seterusnya. So, tentunya kita juga sedia maklum, terkini dengan peralihan monsun timur laut barat daya yang kita difahamkan telah pun bermula sejak Mei. Dan kita setiap tahun di Malaysia akan menjangkakan sedikit sebanyak jerebu di negara kita. Tetapi tahun ini, adakah masih sama keadaannya ataupun agak berubah, ataupun agak berbeza? Kita akan mendekati dan juga mendapatkan informasi daripada Tuan Jailan Simun sebentar saja lagi. Ini antara yang boleh kita kongsikan siaran media Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Air, dan ini antara yang boleh kita paparkan. Dalam jangkaan masa ini boleh kita jangkakan sedikit jerebu dan apakah perkembangan yang seterusnya. Kita bersama dengan Tuan Jailan Simun, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Tuan Jailan. Tuan Jailan nak minta on. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih bersama kita. Baik. Terima kasih. Sihat ya? Sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Baik. Tuan Jailan, kita difahamkan kan sekarang ni kita sendiri dah merasai sedikit panas cuacanya dan agak kering. Mungkin Tuan Jailan boleh kongsikan apakah fenomena yang dilalui oleh kita semua ketika ini, Tuan? Okey, pada masa ini kita sedang mengalami monsun barat daya yang telah bermula pada 19 hari bulan Mei baru ni. Betul. Dan bila monsun barat daya ni, angin kita terima dari arah barat daya lah, maknanya agak kering. Jadi sebab itu kita biasanya akan mengalami jumlah hujan yang kurang sedikit lah berbanding biasa. Pada masa yang sama, sekali-sekala kita akan mengalami hujan pada sebelah pagi ya.
seperti yang berlaku pada pagi ini. Betul. Dan sebelah petang pula biasanya negeri-negeri pantai timur di kawasan pendalaman akan mengalami hujan. Baik. Ah, Dengan Ya, keadaan itu yang berlaku. Ya. Dengan keadaan yang kita memang sedia lihat setiap hari ketika ini, adakah kita boleh jangkakan jerebu juga akan mula melanda di negara kita, dan adakah kalau ya, adakah ia akan seteruk tahun-tahun sebelumnya, Tuan Jailan? Okey, tahun ni adalah tahun La Nina, ya, di mana keadaannya lebih lembap berbanding biasa. Baik. Jadi setakat ni kita tidak menjangkakan keadaan jerebu yang teruklah pada tahun ni. Walau bagaimanapun tempoh monsun barat daya ni masih panjang. Jadi sehingga bulan September. Biasanya kalau jerebu berlaku, dia akan berlaku selepas bulan Julai, hujung bulan Julai hingga September. Jadi buat masa ni kita menjangkakan kejadian jerebu tahun ni tidak begitu teruk, tetapi kita masih kena berhati-hati dengan jerebu tempatan, ya, sebab keadaan cuaca agak kering. Ya. Jadi kita kena berhati-hati, takut nanti di kawasan tempatan ni kita pula berlaku kebakaran yang kita tidak boleh kawal dan menyebabkan jerebu tempatan. Setakat ni dari segi jerebu dari negara jiran masih alhamdulillah belum ada tanda-tanda lagi akan berlaku, tetapi kita kena pantau sehingga hujung Julai ataupun hujung September nanti, di mana biasanya masa itulah jerebu akan berlaku. Tapi insya-Allah tahun ni keadaannya tidak seteruk sebagaimana 2 tahun lepas, ya. Itu yang kita doakan, dan kita masih panjang lagi masanya sehingga ke September yang kita perlu pantau, ya, Tuan Jailan. Dan kita difahamkan taburan betul. hujan juga agak rendah. Adakah kita mempunyai risiko untuk mempunyai kekangan bekalan air dan sebagainya menurut jangkaan Tuan Jailan sendiri? Setakat ni para empangan, kami dimaklumkan para empangan masih dalam keadaan yang stabil. Jadi kita tidak menjangkakan masalah kekurangan air yang teruk, tetapi memandangkan keadaan hujan agak kurang, jadi kita perlu juga berhati-hatilah supaya kita tidak mengalami kekurangan air, terutamanya pada lewat musim monsun barat daya ni. Jadi adalah dinasihatkan, ya, supaya semua lebih berhati-hati dalam penggunaan air, supaya kita lebih berjimat cermat dan elakkan dari yang penting sekali, elakkan dari mencemarkan kawasan-kawasan tahan hujan ataupun kawasan kita punya tempat air lain, supaya kita tidak mengalami kekurangan air bila musim panas nanti. Baik, itu persekitaran yang perlu kita jagalah. Pada masa yang sama, Tuan Jailan, walaupun kita perlu menjaga penggunaan air kita, pada masa yang sama kita juga melalui tempoh yang sukar di mana kebersihan kita adalah nombor 1. Jadi bagaimana sebenarnya, mungkin Tuan nak kongsikan sedikit tips untuk kita seimbangkan penggunaan air pada masa yang sama kita kekal bersih ketika dilanda COVID-19 ini, Tuan? Semasa COVID ni alhamdulillah, ya, kita masa ni kita PKP, jadi semuanya duduk di rumah. Mungkin penggunaan air itu memang lebih sedikit, ya, tetapi kita kurang keluar. Jadi mungkin kita tidak memerlukan air yang banyak semasa kita keluar, ya, dan kita keluar pun sekejap-sekejap. Jadi lebih baiklah kita duduk di rumah dan kita jimat cermat sikitlah air itu. Jika maknanya tak perlulah kita mandi sampai 3-4 kali, tapi boleh mandi pagi, tengah hari, sebab kita duduk di rumah, kita tak perlu keluar, ya. Itu satu cara. Satu cara lagi, kita perlu kurangkan juga, walaupun kita di rumah, penggunaan aircon dan sebagainya perlu dikurangkan supaya tidak terlalu panas ke alam sekitar kita, dan ini juga boleh menyebabkan keadaan alam sekitar yang kurang baik, ya. Bila suhu meningkat nanti kita perlu pula mandi banyak, jadi itu pun satu hal juga. Jadi banyak benda yang kita boleh lakukan semasa kita di rumah sebenarnya, selain daripada bagi menjimatkan penggunaan air kita. Ya, cabaran itu adalah apabila kita perlu menyeimbangi semuanya lah. Dan pada masa yang sama kita ingin ketahui untuk makluman kita lah, adakah terdapat beberapa negeri di negara kita yang lebih cenderung untuk kurang taburan air hujannya, Tuan? Biasanya, ya, pada masa monsun barat daya ni, negeri-negeri yang mengalami kurang hujan seperti di Sarawak, ya, terutamanya pada bulan 7, bulan 8, dan pada masa itu biasanya kawasan-kawasan tanah gambut kita kena pantau lah, supaya tidak berlaku kebakaran, ya. Begitu juga negeri-negeri di pantai barat Semenanjung, ya, seperti di Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Biasanya
jumlah hujan tu kurang. Tapi insya-Allah tahun ni keadaan tidaklah teruk mana dan insya-Allah air mencukupi. InsyaAllah, kita doakan yang terbaik untuk keadaan kita. Dan akhir sekali, terdapatkah apa-apa nasihat dan juga pesanan untuk kesemua rakyat Malaysia yang menonton ketika ini, Tuan? Yang penting kita perlu jaga penggunaan air kita, dan yang keduanya kita jangan melakukan pembakaran terbuka semasa monsun barat daya ni, supaya kita mengelakkan daripada berlaku jerebu tempatan. Itu sangat penting ya, sebab ini akan menyebabkan kesukaran untuk kita mengatasinya. Yang ketiganya, jaga ikut arahan kerajaan, patuhi SOP supaya kita boleh jaga diri kita daripada COVID lah. Itu yang penting sekali. Itu yang paling penting sekali. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Jailan Simon sudi meluangkan masa memberikan kita informasi untuk persediaan semua. Tuan Jailan Simon, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih dan juga jaga diri. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berbincang pula dan meninjau bagaimana keadaan sebenar bagi mereka di barisan hadapan sukarelawan yang berada di PKRC MITC Melaka. Untuk perkembangan selanjutnya, jangan ke mana, teruskan menonton Malaysia Hari Ini. Masih bersama kami di Malaysia Hari Ini dan kami harapkan agar anda terus bersemangat hari ini. Seperti biasa, kita akan kongsikan bersama anda antara statistik terkini bagi COVID-19. Ini antara yang perlu kita kekal cakna untuk ketahui apakah perkembangan yang terkini dalam negara kita berkenaan dengan COVID-19. Baik, setakat semalam kita difahamkan terdapatnya, inilah dia, 5,566 kes baru, menjadikan jumlah kes keseluruhan di negara kita 627,652. Dan ini antara yang boleh kita raikan sedikit. Di bahagian hijau, kes sembuh baru melebihi kes baru 6,962. Tetapi kita masih melihat ya kes kematian baru yang agak tinggi, 76 kes baru. Dan jumlah kes aktif ini yang perlu mendapatkan perhatian anda masih aktif di kalangan kita. Diharapkan agar kekal berada di rumah kerana mereka inilah yang masih mempunyai takat yang boleh menjangkiti orang lain. Ini adalah taburan kes baru mengikut negeri. So tentunya Selangor masih mencatatkan antara angka digit yang paling tinggi ketika ini, 1,524. Diikuti dengan Sarawak pada 707 kes, Negeri Sembilan 505 kes, Kuala Lumpur 466 kes. Dan masih ada kluster baru yang anda perlu cakna di sekeliling kita, di daerah-daerah yang berbeza ya. Tapi sudah tentunya kita harapkan agar ini menjadi satu peringatan untuk anda semua. Kluster dalam komuniti masih ada, kluster tempat kerja masih aktif. Nah, pada ketika ini kita risau walaupun kes agak menurun, tetapi kita jangan alpa kerana di ward ICU sahaja penggunaan katil ICU telah pun pada melebihi had maksimum. Dulunya 97%, sekarang 104%. Dan ini menjadikan satu keadaan yang sukar kerana kalau ada pesakit baru tidak boleh menggunakan perkhidmatan di ward ICU. Ditolong menjaga kesemua yang berada di anda ketika ini, jaga keluarga anda. Baik, kita akan bersama dengan Fatri untuk perkongsian seterusnya. Silakan Fatri. Baik, kita nak meninjau bagaimana situasi di PKRC Melaka yang mana ia merujuk pada pusat pencegahan ataupun penugasan barisan hadapan dan sukarelawan di PKRC MITC Melaka, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah. Yang ditentukan bersama dengan yang setia, Colonel PA ataupun yang setia, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Hubert John Martin Quadra, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Melaka, ia bersiap sedia untuk memberikan laporan terkini. Assalamualaikum. Ya, Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggami dunia. Wah, itu indah sekali mukadimahnya. Baik Tuan, mungkin dapat diceritakan sebagai awalnya, apakah tugasan ataupun peranan utama yang dimainkan oleh Angkatan Pertahanan Awam dalam usaha untuk membasmi COVID-19 pada kali ini? Dipersilakan. Ya, terima kasih Tuan Fitri. Seperti yang kita sedia maklum di negeri Melaka kita telah pun mengaktifkan sedang beroperasi sebenarnya kita punya PKRC awam di MITC di Air Crew ya. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Melaka selaku juga Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka dan juga sebahagian daripada pasukan responder sebenarnya dalam penugasan kita di
di dalam aplikasi awami di MITC iCrew, ya, antara penugasan yang diamanahkan kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Melaka adalah kita menjadi penyelaras sebenarnya, ya, pentadbir kepada keseluruhan pengoperasian di PKRC MITC, ya. Kita punya bilik gerakan atau command center di dalam PKRC ini, yang mana ianya adalah menjadi one stop center sebenarnya. Untuk kita nak janakan pelaporan tersebut datang daripada agensi seperti kesihatan dan juga agensi yang bertugas secara langsung, ya. Dan kita akan compilekan dan seterusnya kita jadikan report harian itu dalam bentuk infografik untuk makluman Tuan Fitri, ya, infografik untuk kita nak kongsikan sebenarnya report harian pengoperasian di dalam PKRC MITC, ya. Pada masa yang sama juga APM Negeri Melaka juga terlibat secara langsung untuk pasukan penghantaran sajian makan dan minum ke dalam Dewan Rawatan Pesakit, ya, iaitu sebanyak 3 kali sebenarnya keperluan untuk kita nak menghantar, ya, sajian makan minum dari penyediaan tersebut akan dihantar mengikut waktu yang telah pun ditetapkan oleh kesihatan dan juga Jabatan Kebajikan, ya. Sesi pagi iaitu untuk breakfast, sarapan, ya, 6.30 makan tengah hari dalam 12.30 tengah hari, dan juga 6.30 petang untuk makan malam. Di samping itu juga penugasan kita bersama dengan pasukan keselamatan untuk kita nak buat pemeriksaan sebenarnya, ya, pemeriksaan barangan sebelum kemasukan pesakit ke dalam Dewan Rawatan Pesakit. Ya, itu adalah sebahagian, ya, penugasan khusus untuk pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Melaka. Untuk makluman. Baik, tadi saya lihat dewannya cukup luas dan saya rasa amat sangat kondusif untuk mereka yang diuji dengan COVID-19 ini untuk bergerak ataupun mengikut arahan semuanya. Baik, Tuan, tadi disebutkan tentang panggihan makanan, pemberian barangan dan sebagainya. Jadi ada tak sebarang isu, sebab ini masih di peringkat awal, jadi ada tak mungkin sebarang komen ataupun feedback daripada pesakit itu sendiri ataupun mungkin waris mereka yang ingin menghubungi dan sebagainya? Bagaimana menyediakan ruang itu juga untuk semua? Ya, terima kasih Tuan Fitri. Ya, kita sebenarnya mempunyai kaedah atau mekanisme, ya, pengurusan dari segi aduan sebenarnya, yang mana kalau ada melibatkan waris untuk nak menghantar sebenarnya barangan kepada pesakit di dalam Dewan Rawatan Pesakit, sudah tentu ia akan ada Standard Operating Procedure SOP ataupun PTO, prosedur tetap operasi, barangan yang dibenarkan dan barangan yang dilarang sama sekali untuk berada dalam kawasan Dewan Rawatan Pesakit. Yang ini kita ada pasukan khusus untuk kita nak mengawasi sebenarnya ni, dan setakat jam ni segala urusan berkaitan dengan penyerahan barangan waris ataupun penghantaran sajian makan dan minum masih dalam keadaan yang terkawal dan juga tersusun untuk makluman Tuan Fitri. Bagaimana pula dengan situasi COVID-19 di Melaka? Adakah terkawal ataupun sebagainya? Silakan, Tuan. Ya, untuk makluman, dalam keadaan kita sekarang ini diselubungi pandemik COVID-19 ini, ya, kita membuat seranan sebenarnya seruan kepada seluruh rakyat warga negara Malaysia, khususnya di negeri Melaka, supaya terus membudayakan pembudayaan norma baru, dan pada masa yang sama kita nakkan supaya rakyat menghayati, menjiwai ataupun digest semangat yang ada dalam pasukan frontliners, supaya kita semua mempunyai tanggungjawab ataupun peranan yang perlu kita mainkan bersama frontliners, ya, supaya rakyat di luar sana tu terus berdisiplin dan terus patuh dan mematuhi segala sesuatu SOP yang telah pun
kongsikan kepada seluruh rakyat, khususnya dalam landscape di negeri Melaka. Jadi kita nak supaya rakyat bersama dengan semua frontliners supaya kita dapat mengawal sebenarnya pandemik COVID-19 ni. Itu dia. Apa yang Tuan cakap tadi memang jelas, terperinci, dan kita juga harapkan kesiapsiagaan dan juga komitmen yang jitu daripada APM sendiri. Saya percaya Tuan bersama dengan ahli-ahli yang lain sentiasa memberikan khidmat yang terbaik untuk rakyat yang berada di situ. Ya, sudah tentu Tuan Fitri bila masa kita sebahagian daripada frontliner sudah tentu kita punya komitmen, disiplin kita, jati diri kita, dan sudah semestinya yang sangat penting adalah kita boleh bekerja dalam suatu pasukan. Dalam suatu pasukan. Ini sangat penting pembudayaan untuk kita bergerak dan bekerja dalam suatu pasukan yang utuh dan juga yang jitu untuk nak memastikan bahawa segala sesuatu pengoperasian, contohnya dalam PRC di MIT ini, kita boleh melaksanakan tugas dengan penuh perasaan tanggungjawab dan juga berdedikasi. Itu dia, dedikasi untuk semua demi kemaslahatan rakyat. Terima kasih untuk yang setia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Hubert John Martin Quadra, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Melaka, yang sentiasa cakna dan juga prihatin tentang apa yang berlaku dan juga memastikan komitmen itu dapat disempurnakan dengan pada tahap yang terbaik demi kemudahan bersama. Baik, bersebut tentang isu COVID-19 ini, kita juga nak dengarkan satu klip yang viral yang memberikan buah fikiran yang berbeza. Namun sebelum itu saya ingin berkongsikan semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memperkongsikan mesyuarat pertama Majlis Perlindungan Sosial Malaysia MySPC secara sidang video. Antara lain MySPC yang ditubuhkan pada 2016 dan kali terakhir mesyuarat pada Disember 2019 diaktifkan semula bertujuan menyelaras agenda sejahtera sosial yang menyeluruh dan bersepadu khususnya agenda menangani kemiskinan. Dianggoti 15 kementerian, ketua setiausaha negara, beberapa bank negara dengan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia. Dan kali ini memfokuskan kepada agenda peluasan dan pemantapan program jaringan keselamatan sosial, antaranya melalui cadangan penambahbaikan dan peluasan skim perlindungan oleh Perkeso kepada kelompok yang tidak diliputi oleh mana-mana jaringan keselamatan sosial. Dan Perdana Menteri juga memberi penekanan kepada keperluan pengalaman data perlindungan sosial PDPS yang merentas agensi yang meliputi elemen pekerjaan, insurans sosial dan juga bantuan sosial. Jadi ini pastinya bakal menjadi rujukan tunggal program dan profil perlindungan sosial negara. Dan rakyat yang terkesan dengan COVID-19 juga serta kelompok yang tidak diliputi oleh mana-mana jaringan keselamatan sosial seperti mereka yang berada dalam sektor tidak formal ataupun yang bekerja secara persendirian perlu dikenal pasti keperluan masing-masing sebab kita kalau boleh nak memberikan suatu sentuhan yang holistik untuk semua. Baik, itu sebuah sikit yang dapat dikongsikan berkaitan dengan MySPC. Semoga semuanya mendapat perlindungan terbaik untuk kita laksanakan misi sejahtera kepada semua. Tadi yang saya kongsikan klip berkaitan dengan COVID-19 yang mana ini juga ada intipati dapat kita renungkan bersama. Perkongsian nanti bersama dengan Dr. Mala. Kita dengarkan. Siap ada orang DM dekat messenger saya. Korang tahu tak? Doktor, betul ke? Kalau jumpa kan best juga nak bacakan kat korang tau. Nervous je dia. Doktor, betul ke kalau ambil vaksin akan meninggal dalam masa 2 tahun? Sebab saya dah complete dua dos vaksin. Tapi saya ada banyak lagi tanggungjawab yang belum diselesaikan. Macam mana ya doktor? Saya pelik lah kalau korang tak mati sebab vaksin, memang korang boleh lari daripada mati ke? Sat lagi terpijak batuk pun boleh mati, guys. Kalau dalam tidur nanti terlupa nak bernafas pun boleh mati, guys. Bersedialah untuk mati setiap hari. Wasiat, tak kisah. Bau macam saya ni walaupun dah beruban, percayalah saya muda sebenarnya. Siapkan wasiat. Bagi tahu siap-siap. Kalau aku mati, siapa jaga anak aku? Siapa ambil rumah aku? Siapa tolong buat benda-benda ni? Bagi tahu, siapkan. Kita tak tahu bila mati akan jemput kita. Kita tak tahu kita pergi dulu ke, pasangan kita pergi dulu ke, kita akan pergi sama-sama ke, kita tak tahu. Tak ada apa pun yang dijanjikan terhadap kita. Kita hanya berusaha. Kita hanya membantu, kita hanya berikhtiar, itu saja. Baik, itulah dia perkongsian direct
oleh Dr. Mala sendiri. Inilah hakikatnya. Begitu banyak spekulasi yang telah pun diwujudkan sebab ramai yang takut dengan vaksin. Mungkin biasa ni apa yang kita tahu tu kita takut. Tetapi janganlah disebabkan ketakutan kita tidak mengambil cakna berkenaan dengan informasi saintifik, informasi yang sahih dan kita mempercayai bulat-bulat segala informasi yang diberikan kepada kita. Seperti dikongsi oleh Dr. Mala tadi, bila-bila kita boleh meninggal dunia ini kan. Okey, maksudnya di sini mufti, orang yang berada di Barisan Harapan, Perdana Menteri sampailah kepada semua yang terlibat sebagai frontliners, sementara pun selesai dengan vaksinasi masing-masing. Bermaksud ia diuji selamat kerana melibatkan kajian klinikal dan sebagainya. Jadi kita ada tanggungjawab sebagai individu yang ada ilmu, yang ada pendedahan, yang ada sumber pembacaan yang baik. Jadi kita dapat melaksanakan misi ini sebab kita pertama kita nak membentuk herd immunity ataupun komuniti berkelompok yang dapat memberi perlindungan kepada yang lain. Jangan kita patahkan usaha untuk mendapatkan imuniti berkelompok itu adalah tanggungjawab kita. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Jumpa lagi. Okey, kembali bertemu di MHI sambil ada sarapan dan juga membuat kerja penting di rumah. Kita saksikan apa mungkin paparan akhbar seimbas selalu seputar dalam Malaysia. Bermula paparan di Berita Harian ini tentang berkaitan dengan isu negara, isu harga minyak masak yang meningkat yang mana disyorkan kenakan kawalan jika harga yang masih tidak munasabah. Dan Kabinet HCP bincang Yesi berkaitan untuk tingkat mekanisme pelaksanaan harga bantu kurang beban. Dan ini melibatkan ramai peniaga ataupun pengguna yang terjejas dan juga mungkin kerana panik ataupun sebagainya telah menimbulkan isu kenaikan ini dan akan dipantau sebaik mungkin. Anda boleh baca paparan di ruangan 16 Berita Harian. Di samping itu kita juga ingin memfokus kepada pasukan negara Harimau Melaya yang mana fokus pada setiap saat. Dan ketangkasan pemain Vietnam adalah cabaran getir buat Harimau Melaya. Kalau diimbas kembali beberapa pertemuan, nampaknya kalau di atas kertas kelebihan berpihak kepada pasukan lawan dengan jaringan ataupun pemain yang muda pantas. Namun itu hanyalah mungkin sebagai sejarah silam. Yang penting Harimau Melaya ada ramuan tersendiri untuk bangkit. Kerana sebenarnya ini kita dikejutkan dengan tewas kepada Emir Harap I. Moga ada tonik yang dapat membangkitkan kembali pasukan Malaysia untuk berjuang pada saingan kali ini. Sebelum bertemu dengan pasukan Thailand yang juga berpeluang dan saling kompetitif untuk merebut slot ke pusingan yang berikutnya. Okey, kepada warga media yang semua ini memang ada hashtag yang dilaungkan itu Cucuk Press dan dapatnya mendapat respon daripada kementerian yang berkaitan. Ini tentang pemberita yang bakal mendapat suntikan mereka bermula hari ini yang benar akan diberikan melalui aplikasi MySejahtera dan keutamaan akan diberikan kepada mereka yang lengkap profil termasuk ada kad media yang telah pun tidak lagi maksud saya yang belum lagi mendaftar dengan mana-mana program vaksinasi dan juga yang terlibat secara berdepan yang mungkin keluar mencari bahan tugasan dan bukannya mereka yang berada dalam pejabat. Jadi mereka yang menempuh pelbagai ujian ketika keluar mencari bahan berita akan diberikan keutamaan dan itu akan dimaklumkan melalui agensi media masing-masing. Okey, dan sambil itu kita juga nanti nak berkongsi banyak lagi paparan untuk hari ini. Semuanya memberi kepada manfaat dan pentingnya untuk kita cakna dengan keperluan semasa. Sofia, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan? Terima kasih Fazri. Dan tentunya dalam tempoh ini, tempoh PKP 3.0 ini, kita ingin mendekati apakah sebenarnya pengalaman ibu, bapa dan juga para pelajar dalam mendepani dan juga mengadaptasikan diri dengan PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dan sama ini kita akan pertengahkan kepentingan faedah dan peranan saluran didik TV KPM dalam tempoh PKP 3.0. Dan bersama saya hari ini, Encik Farid bin Abdul Rahim, bapanya dan juga anak-anaknya, Farisa Adriana binti Farid dan juga Faris Sofia Adriani binti Farid. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Wah, ceria semua. Apa khabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Okey, mungkin kita nak dengar sedikitlah macam mana pengalamannya belajar PDPR dengan bantuan Didik TV juga. Kita nak tanyakan kepada kita mulakan dengan Farisa Adriana dulu. Berkenaan dengan PDPR ni, macam mana pengalamannya untuk awak sepanjang belajar di rumah ini? Kongsikan. PDPR yang saya join ni agak susah kadang-kadang sebab
kadang-kadang tak faham, mudah distracted dengan kadang-kadang nak tidur semua. Homework pun banyak. Okey. Sebab dari pagi sampai pukul 1 kelas tak berhenti. Ada. Baik. Jadi memang ada cabaran di situ, memang agak berbeza daripada kebiasaan kita kan Dik. Tapi macam mana dengan menonton Didik TV ni, ada tak sedikit sebanyak membantu untuk okey macam ni, lagi mudah untuk faham? Ada tak rasa macam tu? Ada juga kadang-kadang kami tonton Didik TV, kadang-kadang kami tak faham, search dekat YouTube saja semua. Oh, mudah. Okey, kita nak tanyakan kepada bapanya pula, Encik Farid. Encik Farid kan sebagai ibu dan ayah ni, kita memang khawatir anak kita ni boleh catch up ke tidak, boleh belajar ke tidak dengan lancar. Di bagaimana Encik Farid melihat saluran Didik TV KPM ni sangat-sangat membantu anak-anak semua? Okey, untuk saluran Didik TV, dia paparkan untuk pelbagai jenis peringkat umur lah, daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Jadi untuk macam anak-anak saya yang ada sekolah rendah dan sekolah menengah, diorang kena tengok pada jadual yang telah diberikan. Dan sedikit sebanyak membantu dalam pemahaman lah, kerana yang dipaparkan dalam Didik TV itu guru-guru yang dah lama berpengalaman belasan puluhan tahun. Jadi dia punya grafik pun cantik, sound pun cantik, dan penyampaian dia pun step by step. So saya pun tengok galik juga. Saya pun mula memahami apa yang disampaikan oleh dalam saluran Didik TV tu. Okey. Kita sebagai mak ayah ni pun kena faham juga apa untuk membantu anak kita kan. Mungkin saya nak tanyakan kepada anak yang kecil tu lah, Faris Sofia Adriani. Nak tanya, dan banyak-banyak topik yang belajar kat Didik TV ni, subjek apa yang paling suka sekali? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Kenapa? Sebab dia macam tak susah sangat lah. Okey, dia mudahlah untuk faham kan. Dia bagi Encik Farid kan, kita sebagai mak ayah ni tak boleh nak membiarkan sahaja anak kita menonton. Mungkin kita juga kena bagikan sokongan kita. Dia bagaimana Encik Farid memberikan sokongan itu untuk anak-anak untuk terus bersemangat walaupun terpaksa belajar menonton skrin sahaja sekarang ni, Encik Farid? Okey, cabaran untuk anak-anak saya menghadapi PDPR ni dekat rumah ni sangat tinggilah, sebab diorang kemungkinan akan tidur. Saya rasa semua anak-anak yang lain pun dekat satu Malaysia ni, bila kita menghadap skrin setengah jam dia fokus tu, itu paling tinggi maksimum. Lepas tu diorang akan tidur, dia tutup video, lepas tu mulalah dia nak buat benda lain. Tapi sebagai parent, saya kena strict lah. Saya kena berkeras. Okey, buka video tu, tengok, dengar apa cikgu tu nak cakap. Sebab cikgu tu dah usaha untuk sampaikan maklumat. Kalau dia tak dengar, rugilah, tak baiklah. Jadi saya kena, satu, saya bagi sokongan dari segi disiplin. Yang kedua, saya cuba dapatkan device yang baik untuk dia orang dapat gunakan untuk PDPR. Baik. Kita berikan yang terbaik lah kan, sedangkan kita melihat guru di Didik TV itu juga memberikan yang terbaik. Kita nak tanyakan semula kepada adik Farisa Adriana. Apabila berbezanya pengalaman belajar sekarang ni, adakah sedikit sebanyak adik mampu untuk mengadaptasikan diri ke, ataupun masih dalam keadaan yang perlu banyak lagi usaha ni, banyak lagi tengok Didik TV ni, macam mana? Tak dengar? Kurang jelas. Okey. Ringkasnya lah, adakah adik rasa boleh mula untuk membiasakan diri dengan PDPR ni ke, ataupun antara perkara lain yang adik perlu kuatkan dalam diri juga untuk belajar cara ini? PDPR ni boleh je saya ikut setiap hari, sebab device pun cukup, line internet pun cukup semua.
Meja study pun dah disediakan untuk belajar senang. Baguslah, ayahnya dah bagi device, dah bagi peranti, meja semua dah disediakan. Terpulang ke anak tu sendiri je nak belajar tu tidak. Okey, bagi Encik Farid, satu nasihatlah untuk diberikan kepada semua ibu dan bapa yang menonton. Kita sebagai ibu bapa ni tak boleh mengharapkan anak kita sahaja bergantung pada diri sendiri. Tapi kita juga kena mainkan peranan. Jadi apakah antara nasihat yang boleh kita berikan untuk kita mengekalkan ketenangan mereka belajar melalui PDPI ini? Okey, yang itu sentiasa kena nasihatkan kepada anak-anak. Jangan terus cepat bosan dengan PDPR. Kita terpaksa menghadapi PDPR ni bukan sebab memang KPM saja suruh, sebab kita menghadapi ancaman COVID-19 ni. Jadi kena hadkan pergerakan kita. Ini sajalah peluang kita, iaitu PDPR. Kalau kita tidak ada akses kepada internet ataupun apa-apa penggunaan device, pendek katanya kita bergantung betul-betul 100% penggunaan buku teks. Jadi walaupun kita ada PDPR yang gunakan teknik online, Google Meet, boleh search dalam YouTube dan sebagainya, saya juga tekankan kepada anak saya dan anak-anak kawan-kawan yang lain juga, buku teks adalah bahan yang paling penting kan. Sila rujuk buku teks, kalau buat latihan pun berpandukan kepada buku teks. Itu yang saya sentiasa beritahu pada anak-anak. Baik, terima kasih Encik Farid. Dan sebelum kita akhiri panggilan kita, nak tanyalah kepada adik-adik ni. Farid Sofia nak cakap apa kat kawan-kawan yang juga sedang belajar PDPR dengan adik sekarang ni? Kalau waktu PDPR, buka je kamera tu. Kalau tutup nanti sekarang tutup benda lain. Okey, bagus tips tu. Kalau kita tutup, kita pula nak lari ke sana, lari ke sini kan. Okay, bagus. Bagi adik Farisa Adriana pula macam mana? Kakak ni kan, jadi macam mana kita nak bagi ramai lagi menonton Didik TV? Join je kelas yang cikgu buat, sebab kesian kat cikgu dah buat kelas, kita tak join. Semua macam kesianlah kat cikgu dah buat, kita tak join buat apa-apa. Baik tak payah ada skop, baik tak payah join kelas kan, sebab Okey, itulah dia. Kita kena bagi usaha kita lah, walaupun agak berbeza, agak sukar. Syabas kita ucapkan kepada adik berdua kerana boleh terus dengan PDPR di rumah dengan bantuan ayah dan juga. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Encik Farid bin Abdul Rahim, Farisa Adriana binti Farid dan juga Farid Sofia Adrani binti Farid. Terima kasih. Dan kita doakan yang terbaiklah untuk semua ibu bapa, para pengajar, murid-murid yang dalam usaha untuk meneruskan pembelajaran dalam tempoh yang sukar ini. Kami harapkan agar anda terus kekal, kerana inilah semangat yang akan membawa anak kita ke Menara Gading satu hari nanti. Dia janganlah kecundang sekarang. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan rakan artis kita, artis 90-an. Kita akan bersama dengan Nur Sheila Amin. Selepas ini, hanya di Malaysia hari ini. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM, pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan, dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah. Pembelajaran kini lebih menyeronokkan bila-bila masa di mana jua. Hanya di NTV 7. Didik TV KPM.
Nur Sheila Amin lahir pada tanggal 4 September 1964 di Hospital Besar Tuanku Jaafar, Seremban, Negeri Sembilan. Penyanyi era 90-an ini pernah berkhidmat bersama Orkestra Tentera Darat dan Badan Kesenian Tentera Darat dari tahun 1983 hingga 1988. Menyedari akan bakatnya dalam bidang nyanyian, penyanyi yang terkenal dengan lagu Kad Ucapanmu, Aku Sudah Jatuh Hati dan Rambu Ramba ini diangkat menjadi artis rakaman pada tahun 1989. Sejak itulah bermulanya karier Nur Sheila Amin sebagai seorang penyanyi. Selain tersenarai sebagai finalis Anugerah Juara Lagu 1989, dia pernah dinobatkan sebagai penghibur TV terbaik pada tahun 1991. Bukan hanya di Malaysia, penyanyi berbakat ini pernah menjadi artis jemputan di Asia Song Festival di Kazakhstan dan membuat persembahan nyanyian di Hong Kong, Jepun, Brunei dan Jakarta. Penyanyi bergenre balada, pop, kontemporari dan irama Malaysia ini memiliki 4 orang cahaya mata. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Kesemua anaknya mewarisi bakat Nur Sheila Amin dalam bidang nyanyian, termasuk 2 daripadanya berkebolehan bermain alat muzik. Ikuti perkembangan terkini Nur Sheila Amin sebentar lagi. Wow. Itu dia, Nur Sheila Amin ni memang terkenal sebagai penyanyi yang tinggi lampau, vokal tinggi dan juga antara penghibur terbaik dalam industri muzik Malaysia, harus kita hargai. Dan dah pun berada dalam talian untuk berkongsi pengalamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fitri. Hai Sofia, apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah, sihat Itu ke? dia. Alhamdulillah sihat. Dah Macam mana? semua? Itulah dia, kejap lagi kot rasanya. Macam mana melihat tadi imbasan Nur Sheila Amin yang penuh rambu-ramba yang Kurus je badan masa tu. Itu yang I recognize. Okey, tu dah pernah beraksi sampai ke Kazakhstan, Hong Kong semua ya? Mungkin ramai anak muda yang tak tahu. Ya. Ya, betul. Di Kazakhstan sebagai mewakili artis jemputan untuk Festival Song Asia bersama dengan Iwan masa tu. Lepas tu di Hong Kong sebagai artis jemputan untuk meraihkan Hari National Day Malaysia di Hong Kong, Shangri-La Hotel Hong Kong, yes. Okey. Okey, Nur Sheila, kita nak tanyalah sedikit sebanyak sebab sekarang ni kita nak meraihkan semua yang tengah menjaga kita. Siapa lagi kalau bukan frontliner sebagai hadapan. Dan kita faham Nur Sheila sendiri pernah dalam Orkestra Tentera Darat kan. Jadi sendiri pernah melihat bagaimana keadaan mereka, training, kehidupan mereka. Jadi apa yang Nur Sheila boleh kongsikan untuk kita lebih menghargai mereka? Sebenarnya kehidupan sebagai frontliner ni susah sebenarnya. Kongsikan. Memang betul. Sebenarnya kalau katakan ikut pengalaman Kak Sheila, kita masa tu Kak Sheila sebagai penyanyi saja di Orkestra Tentera Darat. Tetapi macam mana pun tetap kami kena melalui asas-asas ketenteraan. So, jadi melalui asas-asas ketenteraan bukan senang sebab saya terpaksa alert 24 jam. Itu latihan asas untuk ketenteraan ya. Alert 24 jam. Maknanya saya kena masuk hutan, saya melakukan tembak-menembak, kemudian tidur dalam hutan. Bila dalam hutan tu saya tak boleh tidur, tapi kiranya dalam hutan tu kita kena aware. Maknanya kena bersiap sedia sentiasa. Bukannya you boleh duduk dalam hutan, you boleh tidur, tak. So walaupun masa tu Kak Sheila sebagai penyanyi Orkestra Tentera Darat kena juga ikut asas-asas ketenteraan, tetapi proses tu sangat-sangat susah. Proses ketenteraan. So jadi kita tengok bila yang sudah tu kita tengok diorang pakai uniform semua, kita sangkakan wah diorang tu macam dah hampir ketenteraan macam tu relax. Tak, tetapi diorang tetap juga berada di dalam bila diorang berada dalam uniform, diorang akan sentiasa berwaspada dan juga kena alert dengan keadaan setiap masa. Itu dia. Bukan senang. Jadi seorang Nur Sheila Amin ni jenis yang tegas ke? Sebab dah terbiasa melalui proses yang begitu? Soalan cukup bas. Sebenarnya selalu macam tu. Kalau dalam rumah tangga, mama dengan baba, mama dia akan lagi serius, akan lagi tegas. Bukan apa, sebab 24 jam anak tu dengan mak dia aja kan. So baba dia pergi kerja. Jadi ketegasan tu memang ditanam kepada Kak Sheila sebabnya arwah ayah adalah seorang polis.
Dan bila Kak Sheila dah terlibat dengan ketenteraan, so jadi disiplin ketenteraan tu memang terbawa-bawa. Bukan kata dalam keluarga saja, tetapi bila ada persembahan mana-mana punctuality tu sangat penting dalam perkhidmatan awam. Okey. Jadi saya kira Kak Sheila ni seorang yang sangat disiplin lah orangnya kan. Jadi dalam tempoh PKP ni, anak-anak suami semua duduk kat rumah ni macam mana semua didisiplinkan supaya tak makan tidur saja. Macam mana? Okey, macam Kak Sheila memang tak ada lepas subuh saja, memang Kak Sheila memang turun bawah masuk office. Masuk office bukan office apa, office mengait. Sebab sekarang ni semenjak PKP Kak Sheila banyak, maknanya Kak Sheila cungkil balik bakat-bakat Kak Sheila yang dulu. Padahal mengait ni dah 20 tahun Kak Sheila tinggalkan. Jadi Kak Sheila kata, apa yang aku boleh buat? Apa yang aku boleh buat untuk mengisi masa lapang? So jadi anak-anak ni kebanyakannya my daughter dia insurance. So, jadi yang anak 2 orang ni dia memang Bani dia memang sibuk dengan dia punya saxophone dan abang dia juga dengan dia punya all the computer semua ni. So, jadi Kak Sheila dengan Kak Sheila punya mengait lah. So jadi alhamdulillah 20 tahun lebih Kak Sheila tinggalkan minat mengait ni. Jadi bila Kak Sheila kata this is PKP time, so jadi saya tak nak buang masa. Jadi saya kata okeylah saya mengait dan saya post dekat Facebook. Kata ini kerja tangan saya. So jadi dapat banyak komplimen daripada peminat-peminat saya, follower saya katakan cantiklah Kak Sheila punya kaitan, kemaslah apa semua. So jadi Kak Sheila kata macam lepas tu ada pula yang komen kata Kak Sheila tak nak berniaga ke, boleh jual ni. Kata wow, saya cakap so jadi bila dia kata boleh berniaga, boleh jual, dah lah kita ni memang business, orang kata business minded. So jadi saya cakap bolehlah kot. So jadi I open table orang kata. So bila table tu dan kata banyak pula yang DM kata nak. I kata wow, this is side income, PKP punya side income, okey? Alhamdulillah. Itulah rezeki sebenarnya. Itu dia, siapa sangka Sheila Amin begitu hebat dalam dunia mengait. Okey, sambil kita menantikan pemanggil yang nak bercakap dengan Sheila Amin, peminat setia. Boleh tak imbas kembali kalau zaman gemilang dulu kan ketika ramu-rambah semua tu, ada tak kenangan yang tak dapat dilupakan langsung berkaitan dengan peminat yang mungkin hantar kad raya ke, peminat yang begitu minat dengan Sheila Amin, macam mana? Dulu mana ada social media sangat. Dulu pun kalau apa yang paling surat khabar, peminat boleh layan dekat majalah, boleh tengok perkembangan kita di TV saja. Tetapi sekarang bila dah ada social media, dah ada Instagram apa semua, jadi memang maknanya kita lebih rapat. Tapi kalau dulu Kak Fitri, kalau you tanya tadi macam mana pendekatan, Kak Sheila memang banyak dapat kat Hari Raya. Kalau Hari Raya ni sekan, ya Allah ya Tuhanku, orang kata berguni tau. Berguni. Berguni. Tapi yang bestnya Kak Sheila akan balas. Wow. Bagus ni Kak Sheila. Sheila balas. Itu dia. Okey. Berguni tapi tetap Kak Sheila balas. Masih simpan lagi tak baju-baju kenangan yang penting-penting dalam sejarah gemilang beraksi di pentas? Alamak, kalau tengok gambar lah yang dulu-dulu, sekarang pun semua dah orang kata dah hancur. Yelah, dah 30 tahun ni lama dah. Okey. Ya, 30 tahun lebih kot. Kak Sheila, Kak Sheila punya anak-anak pun pun ada bakat juga macam Kak Sheila kan. Jadi macam mana tu? Mereka tak tak nak jadi artis ke? Memang anak Kak Sheila yang perempuan 2 orang tu memang sangat berbakat. Nur Aminah dengan Nur Nadia pun boleh menyanyi. Muhammad Daniel Durrani dan Muhammad Bani Bashisha pun berbakat. Cuma sekarang ni yang banyak menyerlahkan diri ke dunia hiburan ni lebih kepada Muhammad Bani Bashisha. Dia pemain saxophone dan lepas tu dia boleh menyanyi dan dia ada grup dia untuk perform. Dan jadi anak Kak Sheila, Muhammad Daniel pun boleh menyanyi juga dan dia pun ada pernah masuk mentor. Pernah masuk mentor tapi unfortunately tak sampai ke tempat ke seterusnya. Tapi itulah rezeki tak menyebelahi anak-anak. Tapi insya-Allah dengan support Kak Sheila, dengan izin rezeki Allah Taala, so mana tahu kan? Kita doakan. Kita ada pemanggil ke? Pemanggil. Kita pemanggil yang bercakap dengan Kak Sheila ni. Assalamualaikum. Indra. Assalamualaikum. Halo. Siapa di tangan? Indra.
Yes, Indran Muniandi. Indra dari mana panggilannya? Daripada Kuala Lumpur. Okey, ada sesuatu untuk Nur Sheila Amin, silakan. Soalannya. Puan Ya? Hilang. Puan Sheila. Puan Sheila. The favorite song yang I suka dengan you. Oh, suspend lah. Oh. Okey, silakan Indra. Lagu apa Indra? Kalau ada umur panjang, boleh kita jumpa lagi. Dada di du di dada di. Sambung. Kak Sheila sambung. Puan Sheila, I one of your favorite. Thank you. Terima kasih. I tengok you live dekat Club Darul Ehsan. Wow. You perform dekat sana, dekat Club Darul Ehsan. Okey. Sikit gangguan. Teruskan bercakap Encik Indra. Sempat I bercakap dengan you dan I request you dekat Club Darul Ehsan tu untuk nyanyikan lagu tu. Wow. Masih ingat. Fresh dalam memori ya Encik Indra. Okay. Indra masih bersama kita. Tapi yang best part, Puan Sheila, the best part, I dapat bercakap dengan husband you dekat luar Club Darul Ehsan. Wow. Cik Izan. Dengan you punya daughter sekali. Okey. Your daughter masa tu dia cakap dia tengah belajar undang-undang. Oh, the second daughter. Okey, itu dia perkongsian peminat. Terima kasih Cik Indra. Indra Muniandi. Terima kasih Cik Indra. Okey. Kak Sheila satu family dia dah jumpa dah. Bagaimana perasaan dia kan? Lagu tu Yang dua kecil, Daniel tu tak ada lagi tu. apa ni, lagu tu dirakam tahun bila kalau ingat? 1989. 89. Oh, okey. 89, yes. Itu lagu tu evergreen ya. Kalau senang lagu-lagu cari makan tu kan. Betul lagu cari makan. Kalau kata kat tentera dulu, kalau lagu cari makan ni kita short form kan ke Charma. Okey. Charma. Cari makan. Sebab dia punya kembal. Fitri dengan Sofia nak tengok tak Kak Sheila punya kaitan? Okey, boleh. Boleh. Nak tengok. Boleh. Okey, ni Kak Sheila tunjuk. Ni Kak Sheila buat kopiah tau. Alah comel. Oh, untuk cucu ke? Kopiah. Ni kopiah. Lepas tu Kak Sheila buat bag. Bucket bag. Kak Sheila nak. DM tepi. Boleh. Apa ni? Cantik. Sebelum ni Kak Sheila aktif dengan meniaga macam minuman kan? Before this Kak Sheila punya old blend drinks. Wow. Sepetan old blend drinks tu sebab apa Kak Sheila panggil old blend? Old blend maknanya apa orang kata blend adunan orang lama. Okey. Blend. So jadi kalau memang Kak Sheila punya old blend tu memang di Singapura sangat-sangat banyak permintaan. Sebab apa? Sebab diorang teringat-ingat bila diorang minum teh tu, diorang rasa macam noreh. Diorang kata ini teh menoreh. Dia kata kepekatan, kemasaman air teh tu. Lepas tu Kak Sheila guna yang old blend, yang kopi pula kita guna Arabica dengan Robusta dengan Colombia coffee. Kita mix kan. So jadi wow, dia punya harum tu. And then dia punya coklat tu kita guna hazelnut. Itu dia. Dia. Memang bagus lah. Satu lagi. Kak Sheila, kita ada pemanggil. Ada pemanggil lagi? Daripada Pahang. Hidayah dari Pahang. Hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Hidayah. Soalannya. Dia kita macam ni jugalah. Ya Allah, macam nak nangis. I'm shaking nanti. Hai Dayah, why you Dayah? Okey, Aunty lah sebab saya minat Aunty Sheila masa darjah 2 tak silap. Wow. Tak bayi-bayi anak I. Okey, lagu apa yang paling minat Hidayah? Satu lagu tu yang Dada Di Du Dida tu. Menyanyi depan radio. Lepas tu take diri sendiri, angkut semua periuk kuali, tak ketuk-ketuk. Wow. Lepas tu, mak ya Allah anak aku. Lepas tu kalau echo tu kan, masa echo tu,
Da da di di du di da da di da di da di da di. Siapa sambung? Ini dapat cakap dengan Aziz. Allah jauh. Minat betul. Dah sawah bendang. Siapa sambung Ya, si adik ekor sendiri. Oh, dia buat sendiri. Ya, kaset apa saya tak tahu, saya rekod habis. Oh, ya. Betul-betul. Okey. Minat betul Hidayah. Okey. Daya apa Daya Tapi nak? Hidayah minat tak lagu Rambu-Ramba tak minat? Rambu-Ramba. Ingat, tapi tajuk pun tak ingat masa kecil. Dia ingat melodi je lah, lirik tak ingat semualah. Okey, Daya ni memang peminat setia Peminat, lah. okey. Ada mesej ke untuk Kak Sheila? Aunty Sheila, teruskan gorgeous. Teruskan cantik. Suka tengok Aunty. Mak arwah ayah pun minat juga kat Aunty Sheila. Terima kasih banyak-banyak kesalahan mak ya. InsyaAllah. Manisnya. Okey, terima kasih Hidayah. Unik sekali. Kan. Sebab kalau ada sawah benang boleh kita menuai padi. Kalau ada unur panjang boleh kita jumpa lagi. Betul. Lagu tu. Kak Sheila, macam mana perasaan dia, peminat-peminat tu dia merentas Itu zaman. dia, Merentas generasi. Multiracial kemudian. Macam mana perasaan dia? Betul-betul multiracial tu ya. And then yang daripada umur kanak-kanak ni pun ya, sebab bila Kak Sheila ada menceburi satu pertandingan, so jadi daripada kanak-kanak pun ada yang dah mengenali semula lah siapa tu Nur Sheila Amin. So jadi alhamdulillah, so jadi kira sangat terharulah. Dan terima kasih banyak-banyak jugalah kepada MHI dan TV3 actually dan seluruh stesen radio TV semua yang banyak sangat mengendengahkan Kak Sheila dan sangat memberi peluang kepada Kak Sheila dan artis-artis yang lain untuk terus berkarya dan terus berada bersama-sama dengan you all sampai sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak kerana bersama kami menghiburkan, memang seorang penghibur ya. Betul. Kelitah dia, keceriaan dia. Okey. Nanti hantar back satu Terima ya. kasih Fitri, terima kasih Sofia. Boleh tak nak request lagu? Kalau tak lengkap tanpa lagu kan? Sikit je. Lagu apa nak? Ikutlah lagu apa yang untuk hadiah peminat. Macam minta kopi, nak kopi Kad ke ucapanmu nak lah. Ada seorang ni penerbit teknikal kami, peminat setia lagu Kad Ucapanmu. Lagu cinta dia. Okay. Chorus ya? Chorus. Chorus, okey. Ringkasnya kata-kata tercacat di dalamnya, doamu aku tabah hadapi hari muka, katamu engkau terpaksa memutuskan cinta kita, tiada engkau berikan penjelasan. Together! Sambung! Tinggi sangat. Itu dia Nur Sheila Amin. Tak warm up ya? Tak payah warm up. Kak Sheila ni memang okey. Dah bercakap banyak, dia dah warm up. Terima kasih Kak Sheila. Okey. Terima kasih MHA, terima kasih Fitri, terima kasih Sofia, terima kasih penerbit. Love you. Love you. Itu dia konsert. Stay safe. Konsert PKP. Kan, konsert PKP. Nur Sheila Amin dari dia Rambu-Ramba, Kad Ucapanmu. Kan. Sampai-sampai kait tu boleh menyanyi tu. Okey. Kita juga ada seorang lagi rakan artis. Ini adalah zaman terkini lah. Betul dia. BBNU kan. Jadi kita nak menyaksikan persembahan Megat Rahim. Silakan. Aku tanpa kau jadi kita, walau kau tolak aku rela. Berkali-kali aku pinta berbelah bahagi bicara. Denganmu aku tak berkira, soal hati tak ada jawabnya. Tanpamu menemani aku, jiwa kosong tidak berlagu. Gonna work it to make it, and you know I won't fake it. Ikhlasnya hatiku, engkau membersatu. Bila esok tiba akan ku coba lepaskan kata-kata aku cinta, selamanya kuasa dua. Bila esok tiba akan ku cari dan untuk melamar cinta, janjiku selamanya kuasa dua.
kuasa dua. Balik bulan, ku fikir kebaikan kalian. Kerana ku satu pasangan, ku janji kebahagiaan. Hanya satu yang ku mau, untuk berdua dengan kamu. Hanya 3 kata untukmu, sudikah kau terima? I love you. Don't work it to make it. You know I won't fake it. Engkau nombor 1. Bila esok tiba akan ku coba lepasin kata-kata aku cinta. Selamanya kuasa dua. Bila esok tiba akan ku cari dan untuk melamar cinta. Janjiku selamanya kuasa dua. Selamanya kuasa dua. Hari pertama sudah ku rasa ikan aku mau. Tanpamu aku sebaru. Ku kejar masa karena ku cinta. Selamanya kuasa dua. Bila esok tiba akan ku coba lepasin kata-kata aku cinta. Selamanya kuasa dua. Bila esok tiba akan ku cari daya untuk melamar cinta. Janjiku selamanya kuasa dua. Selamanya kuasa dua. Itu dia Itu dia. kuasa dua Megat Rahim. Muda lagi kan? Muda lagi. Zaman yang berbeza. Assalamualaikum Megat. Selamat pagi. Okey, itu lagu terbaru Megat ya? Ya. Ya. Okey, tajuknya? Tajuknya Kuasa Dua. Kuasa Dua. Okey. Jadi, Baik. saya tertanya sebab sepanjang saya dengar tu Kuasa Dua ni awak tengah vibe dia sangat romantik dan sebagainya. Memang tentang kuasa dua awak ke macam mana? Okay, firstly, lagu ni menceritakan, mengisahkan tentang seorang lelaki mencintai seseorang gadis tu dengan kuasa dua. Macam itulah dalam lirik kuasa dua ni. Tapi vokal awak sangat bagus. Mungkin sebelum ni ada masuk kelas vokal ke macam mana Megat? 3 tahun lepas Megat ada masuk vocal class dengan Abang Mat Adil. Juga Abang Ewas. That was 3 years ago. So sekarang Megat sendirilah kan. Tapi genre yang betul-betul minat macam ni ke? Sebab Sony sinar agak berbeza ke macam mana dengan konsep? Sangat berbeza sebab originally Megat memang suka genre jazz. Jazz tu memang Megat minat dah lama. So saya sebagai penyanyi Megat nak try untuk something yang different other than jazz. Seperti pop, ballad and hip hop dan lain-lain. Macam mana boleh minat jazz? Biasa jazz ni mungkin golongan tertentu yang minat kan? Okey. Mungkin Megat ada pengalaman macam mana dapat exposure jazz? Megat dapat inspiration jazz tu daripada my parents, which my dad, ayah saya dia main saxophone. So saya daripada kecil sampai ke umur dengar jazz. Masa saya kecil dulu selalu ikut ayah pergi gig, selalu ayah main jazz kan. So sampai ke sekarang saya suka jazz. Bagusnya. Memang awak didedahkan sejak kecil lagi. Megat, awak umur berapa sekarang ni? Saya 19 tahun. 19? 19? Oh. Itu dia. Wow. Jauh Muda lagi sangat-sangat. perjalanan ni. 19 pun dah terdedah dengan jazz semua kan? Betul. Saya ingatkan dulu awak pernah bertanding dekat mana-mana ke dengan muzik-muzik yang tak klise lah maksudnya. Muzik-muzik yang hanya dinikmati. Pada zaman dulu jazz ni hanya untuk orang kaya kan, bangsawan je. Okay, tapi sekarang ni dah makin meluas. Okey, jadi macam mana pertaburan terbaru ni? Terutama dengan PKP kan mungkin ruang untuk promo tu agak terbatas. Jadi Megat yakin tak mampu untuk melonjakkan kembali kuasa dua nama anda di kesadaran muzik? Okey, untuk lagu kuasa dua ni Megat yakin dalam PKP kan orang tak boleh nak keluar, tak boleh nak buat aktiviti and so on. So
Megat keluarkan lagu Puasa 2 ni untuk pendengar-pendengar kat luar sana yang duduk rumah tengah bosan kan. So at least there is something to entertain them from boredom. Okey. Megat memang ada fan club kan? Apa nama fan club tu? Megatrons. Okey, kita ada 2 orang daripada Megatron hari ini nak bersapa dengan Megat. 2 orang. Hai, selamat pagi. Hai. Okey. Boleh kenalkan nama peminat setia Megat? Selamat pagi. Okey, kenalkan nama. Nama saya Farhana. Okey, Saya Farhana. dari Singapura. Okey, seorang lagi. Okey. Saya Haide daripada Putrajaya. Okey, baik. Kenapa meminati Megat Rahim? Okey. Farhana dulu, kenapa minat dengan Megat? Saya minat Megat sebab because of his positive energy and dia selalu layan fans dia dengan baik. So, yeah. Okey. Mana satu lagu favourite awak? Lagu favourite apa? Lagu favourite saya suka Sinar. Sinar. Nyanyi sikit. Tak boleh. Okey. Segai. Okey, tak apa. Okey. Sinar, okey. Seorang lagi. Saya dari Singapura, seorang lagi daripada Putrajaya, Aidil. Aidil, okey. Mengapa Ya, betul saya- meminati Megat Rahim? Baru berusia 11 tahun. Okey. Okey, saya meminati Megat Rahim ni, dia punya lagu yang unik sebab dia lebih pada jazz, and then dia ada kisah unik tau. Time tu saya dekat Plaza Alam Sejahtera Shah Alam tengah beli baju raya. Tiba-tiba saya dengar suara dia dekat pentas tu. Wow. Okey. And then saya terus follow tengok, and then saya tengok dia dengan Mami Tita, mak dia. Okay. And then bila habis stage tu, kita cubalah untuk try lebih kata kenal lebih mendalam, and then kita try tengok lagu-lagu dia. And then sekarang ni dah follow sampai 3 buah lagu dia. Baguslah. Sinar, sudahlah kuasa 2. Okey. Okey. So sekarang ni boleh berhubung dengan Megat secara maya ni, apa yang nak disampaikan, satu mesej. Mungkin Okey, Farhana. Farhana dulu. Harapan kepada single terbaru Megat. Okey. Saya harap Megat akan terus memberi inspirasi kepada semua orang. Okay. And then don't stop doing what you are good at, and hopefully kita akan jumpa lagi soon. When you do show something. Okey. Megat dah sampai Singapura ke show? Ada? Yeah, he did. That time dia datang ke Singapore untuk meet and greet, and then like he did 2 shows if I'm not wrong. Yang Singapore, dan saya datang jugalah tengok. Okay, hopefully he comes back to Singapore. Okay, Aidil. Macam Aidil ni tengok banyak kali juga gambar dengan Megat okey. Apa nak sampaikan kat Megat ni? Okay, Megat. I wish Megat all the best, and then setiap kali lagu-lagu Megat yang sampai tu ada masuk-masuk tersirat kepada fans-fans Megat, and then saya rasa Megat setakat ni single lagi kan? So saya harap fans-fans yang kat luar tu jangan risau, Megat memang single lagi. So dia memang terbaik, dan dia memang humble. Okey, itu dia. Megat, ucapan untuk semua peminat yang berada di luar yang menonton anda pada pagi ini. Silakan. Okey, Megat nak ucapkan utama sekali Megat nak ucap terima kasih kepada MHI untuk it's an honor for me to be here, and also to all my supporters out there. Thank you very much for all your support and for the love. InsyaAllah, I will try my best to improve on everything, and InsyaAllah kalau ada rezeki, habis PKP, habis COVID ni, Megat nak jumpa setiap seorang insyaAllah. InsyaAllah. Kita akan yang terbaik. Jangan putus-putus untuk keluarkan banyak lagi hasil karya lepas ini. All the best, Megat Rahim. Dan nikmati usia remaja anda ya, 19. Okey. Wow, awak umur 19 dulu buat apa? Itulah dia, masih belajar lagi. Masih belajar Matrix lagi. Okey, kita ingin anda juga bersama kita esok kerana kita akan bawakan topik berkenaan menderma darah dalam musim pandemik. Adakah selamat? Apakah yang anda perlu tahu? Kita akan bawakan topik esok. Dan kita terima kasih juga kepada anda semua kerana meluangkan masa bersama kita dari pagi sampai sekarang. Terus juga esok dan nikmati persembahan dari Megat Rahim, lagu istimewa untuk anda. Silakan. Assalamualaikum. Hey, saat cintaku bertemu denganmu, apabila musik
jiwaku